Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya, AR Reactions. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin berkongsi satu artikel yang saya petik daripada The Patriots dalam segmen Alam Melayu yang bertajuk Perkataan-perkataan asal bahasa Melayu yang dituduh dipinjam dari luar. Dan artikel ini telah ditulis oleh Alam Bahasa pada 1 Disember 2020. Saudara sekalian, bahasa Melayu adalah sebuah bahasa Austronesia yang dituturkan oleh 250 juta orang di seluruh dunia. Bahasa ini dituturkan di Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Australia dan Thailand. Kata pinjaman merupakan adaptasi perkataan daripada sesuatu bahasa kepada yang lain tanpa ada sebarang terjemahan. Menurut Kamus Dewan edisi 4, kata pinjaman telah ditakrifkan sebagai perkataan yang diambil daripada bahasa asing. Tidak dinafikan, bahasa Melayu sedikit sebanyak telah dipengaruhi oleh bermacam bahasa asing. Malah, kita menganggap perkataan seharian berasal daripada bahasa asing, walhal pengkaji bahasa telah mengesahkan sebaliknya. Persoalannya, perkataan asli Melayu manakah yang kita sering anggap sebagai kata pinjaman? Barangkali artikel ini dapat membantu sedikit persoalan kita. Tumpuan penulis untuk artikel kali ini adalah Logat Johor Riau, asas kepada bahasa Melayu piawai. Perkataan pertama, surat. Antara perkataan asli Melayu yang kita anggap sebagai kata pinjaman adalah perkataan surat. Menurut Kamus Dewan edisi 4, perkataan tersebut telah ditakrifkan sebagai kertas yang ditulis, sesuatu yang tertulis, kiriman kertas yang ditulis dan dikirim kepada orang lain, sesuatu yang ditulis serta tulisan. Kita menganggap perkataan tersebut berasal daripada bahasa Arab, iaitu surah yang dieja sin waw ra ta marbutah. Perkataan itu warisan Proto-Austronesian ataupun PAN, surat. Perkataan Melayu tersebut adalah kognat dengan perkataan sunat, sulat, serat, suratra dan suat, masing-masing dalam bahasa Paiwan, Tagalog, Jawa, Malagasi dan Kadazan Dusun. Perkataan kedua, jalan. Selain itu, jalan yang dieja jim alif lam nun adalah antara perkataan asli Melayu yang kita anggap sebagai kata pinjaman. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, perkataan tersebut telah ditakrifkan sebagai tempat lalu lintas yang dibina daripada batu, tar, tanah merah dan lain-lain. Ikhtiar, cara, akal, gerakan serta perkembangan sesuatu peristiwa. Kita menganggap perkataan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit, chalna. Sebenarnya, perkataan tersebut diwarisi daripada Proto-Austronesia atau PAN, zalan. Perkataan Melayu tersebut adalah kognat dengan perkataan razan, lalan, ralan, jalai dan ala, masing-masing dalam bahasa Kawalan, Maranau, Murut, Iban dan Hawaii. Perkataan ketiga, tali. Di samping itu, tali yang dieja dengan ta alif lam ya adalah antara perkataan asli Melayu yang kita anggap sebagai kata pinjaman. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan tersebut telah ditakrifkan sebagai serat yang dipintal panjang-panjang serta benda yang halus panjang-panjang untuk mengikat sesuatu. Kita menganggap perkataan tersebut berasal daripada bahasa Tamil, tali. Sebenarnya, perkataan tersebut diwarisi daripada Proto-Austronesia ataupun PAN yang berbunyi calis. Perkataan Melayu tersebut adalah kognat dengan perkataan tresi, tadi, tele, talo dan tari, masing-masing dalam bahasa Chau, Manyan, Jarai, Aceh dan Maori. Perkataan keempat, kaki. Kaki dieja kaf alif kaf ya
adalah antara perkataan asli Melayu yang kita anggap sebagai kata pinjaman. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan tersebut telah ditarifkan sebagai bahagian tubuh yang bermula dari peha ke bawah, orang yang suka melakukan sesuatu serta orang yang terlalu gemar akan sesuatu. Kita menganggap perkataan tersebut berasal daripada bahasa Hokkien, kaki. Sebenarnya, perkataan tersebut diwarisi daripada Proto-Austronesian atau PAN yang berbunyi kakai. Perkataan Melayu tersebut adalah kognat dengan perkataan kakai, ai, ahe, aiva dan kai-kai. Masing-masing dalam bahasa Sidik, Bintuli, Nias, Batu Merah dan Tube-Tube. Perkataan kelima, kapur. Dieja kaf alif pa waw ra adalah antara perkataan asli Melayu yang kita anggap sebagai kata pinjaman. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, perkataan tersebut telah ditarifkan sebagai benda putih yang dibuat daripada kulit kerang yang dibakar serta bahan yang digunakan untuk menulis di papan hitam. Kita menganggap perkataan tersebut berasal daripada bahasa Arab, kafur, yang dieja kaf alif fa waw ra. Sebenarnya, perkataan tersebut diwarisi daripada Proto-Austronesia ataupun PAN yang berbunyi kapur. Perkataan Melayu tersebut adalah kognat dengan perkataan apoi, aus, ahu, ahu dan yafi. Masing-masing dalam bahasa Bunun, Palau, Tetun, Motu dan Buli. Perkataan keenam, mata, yang dieja mim alif ta, adalah antara perkataan asli Melayu yang kita anggap sebagai kata pinjaman. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, perkataan tersebut telah ditarifkan sebagai alat panca indera pada muka yang digunakan untuk melihat, serta markah yang diperolehi dalam sesuatu ujian atau pertandingan. Kita menganggap perkataan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit yang disebut mata. Sebenarnya, perkataan tersebut diwarisi daripada Proto-Austronesian atau PAN yang berbunyi matza. Perkataan Melayu tersebut adalah kognat dengan perkataan moso, mata, mate, madan dan mata. Masing-masing dalam bahasa Huanya, Hiligenon, Ngaju, Biman dan Tonga. Akhir kata, kesimpulannya, itu adalah antara perkataan asli Melayu yang dianggap sebagai kata pinjaman daripada bahasa asing. Kognat perkataan seharian dalam bahasa Melayu boleh ditemui di banyak bahasa serumpun. Contoh bahasa serumpun adalah Amis, Yami, Hawaii, Malagasy, Samoa, Hawaii, Tagalog dan sebagainya. Malah, pengaruh asing yang terdapat di Malaysia tidak ditemui di Pulau Hawaii dan begitu juga sebaliknya. Adat, agama dan kepercayaan adalah contoh pengaruh tersebut. Apakah perkataan asli Melayu yang kami tertinggal? Berapa kerapkah penggunaan perkataan tersebut dalam kehidupan anda? Harap berikan ulasan anda di dalam ruang ulasan di bawah. Sebagai makluman kepada saudara sekalian, alam bahasa ataupun individu yang telah menulis artikel ini telah memperkenalkan diri beliau sebagai berikut. Aku adalah orang biasa yang meminati bahasa dan aplikasinya. Semoga penyampaian ilmu ini membawa manfaat kepada semua pihak sama ada secara langsung maupun sebaliknya. Mohon permana keampunan jika ada sebarang salah dan silap. Cogan kata yang menjadi pegangan hidup adalah had bahasaku, had duniaku ataupun batas bekaku, batas benuaku dalam bahasa Melayu asli, Beka Melayu. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Semoga apa yang dikongsikan ada manfaatnya kepada kita semua. Dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum.